Sekejap ya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, berjumpa lagi kita pada malam ni untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 3. Okay, sebelum kita mulakan pembelajaran, kita baca surah ayat penerang hati dulu. Okay, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran, okay, selepas kita baca doa, okay, cikgu macam biasa akan tanya, okay, minggu lepas kita belajar apa? Siapa ingat lagi? Kita belajar apa minggu lepas? Ainun Najwa. Macam Najwa macam nak jawab je. Apa dia Najwa? Ya, saya. Najwa macam nak jawab tadi, cikgu macam nampak audio bergerak. Sekejap. Kita belajar apa? Apa dia Najwa? Belajar kata penguat dan kata bantu Kata bantu, okay. dengan kata hubung. Kata hubung, okay, betul. Okay. Jadi kita ada belajar sikit mengenai, kita ada belajar mengenai kata hubung dan kemudian ni kita buat latihan mengenai kata hubung, kata bantu dan juga kata penguat. Betul tak? Okay, betul. Kaisara rajin betul tunjuk gambar. Cuba masing-masing macam Kaisara. Tunjuk gambar. Ni cikgu dengan Kaisara je tunjuk gambar ni. Kalau ada yang rajin, jomlah. Okay. Oh, Afiq kejap. Okey. Afiq kejap, Afiq tak guna nama Jepun hari ni, nama tulisan Jepun tu. Tu Afiq dah Nina, dia dah tunjuk dah gambar, dia tunjuk dah gambar dia. Okay, kalau boleh tunjuklah masing-masing kalau cikgu nak kenal. Ni Afiq dah tunjuk, Kaisara dah tunjuk. Okay, Najwa sebelum ni Najwa ada tunjuk. Huda Maisara dah tunjuk. Okay. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai kesalahan tata bahasa dan juga kesalahan ejaan. Okay, jadi sebelum cikgu minta kamu buat kesalahan tata bahasa, okay, cikgu akan terangkan sikit apa itu mengenai kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa tu merangkumi apa biasanya? Kesalahan tata bahasa. Okay, jadi boleh buka nota, buka surat 5. Okay, muka surat 5 tu ada nota kosong. Tadi kamu boleh isi nota sikit dekat situ. Okay. Okay. Jadi kita boleh tulis kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa ni merangkumi hampir ke semua kesalahan kecuali kesalahan tata bahasa. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan tu dia lain. Okay. Kalau kesalahan tata bahasa ni dia merangkumi ada beberapa aspek. Merangkumi apa dia? Kebiasaannya dia merangkumi ada susunan ayat. Susunan ayat ni macam mana susunan ayat? Sama ada ayat pasif ataupun ayat aktif. Okay. Lepas tu pun kamu kena tunjuk, kamu kena tengok. Ayat dia sama ada ayat pasif ataupun ayat aktif. Ataupun kamu tersilap, ni pasif ke songsang? Kadang-kadang kamu tersilap antara ayat pasif dengan ayat songsang.
Susunan ayat ni merupakan salah satu daripada kesalahan tata bahasa. Contohnya kalau ayat tu ayat pasif tapi perkataan dia ayat aktif. Dan contohnya apa? Nasi itu memasak oleh ibu. Betul tak ayat tu? Contoh ayat tu. Tak betul kan? Kalau contoh ayat tu macam contohnya nasi itu memasak oleh ibu. Ni sebenarnya ayat aktif ke ayat pasif? Sebenarnya ni ayat aktif ke ayat pasif? Pasif. Ayat pasif kan? Jadi bila ayat pasif, secara automatiknya ayat ni menjadi imbuhan. Imbuhan ma ni automatiknya jadi salah. Akan ditukar kepada apa dia? Ma tukar kepada D. okay? Dimasak, nasi itu dimasak oleh ibu. Jadi susunan ayat sama ada penukaran di kepada me atau peng. Okay. Sama ada ayat aktif atau ayat aktif pun menjadi susunan ayat adalah kesalahan tata bahasa. Okay, selain daripada tu, okay. Untuk poin kedua pula, kita tengok penggunaan kata pemeri. Kata pemeri pun merupakan salah satu daripada kesalahan tata bahasa. Apa itu kata pemeri? Kata pemeri ni merujuk kepada ialah. Ialah, penggunaan ialah dan adalah. Bila boleh guna ialah, bila boleh guna adalah. Cuba teka. Cuba jawab. Cuba Farah Alia nak jawab ke? Apa kejap Farah? Oh, Farah Alia. Okay. Bila masa nak guna ialah, bila masa nak guna adalah. Ialah ni kita akan guna untuk frasa nama. Okay. Frasa nama ataupun objek. Okay. Contohnya, lelaki itu ialah bapa saya. Tu contoh ayat untuk penggunaan ialah. Okay, ataupun makanan yang saya makan ialah nasi goreng. Objek tu kata nak frasa nama tu merupakan objek. Okay, jadi penggunaan ialah ni kita boleh guna untuk frasa nama ataupun objek. Pen marker yang digunakan oleh Cikgu Hana ni ialah pen merah. Objek kata nama, frasa nama. Jadi ialah ni untuk frasa nama ataupun objek. Jadi selepas tu adalah pula macam mana? Adalah untuk kata sendi nama. Biasanya untuk kata sendi nama. Contohnya, hadiah itu adalah untuk Kaisara. Contohnya macam tu. Hadiah itu adalah untuk Kaisara. Adalah untuk. Jadi adalah untuk kata sendi nama. Okay. Semua boleh faham penggunaan perkataan ialah dan adalah macam mana? Okay, betul Kaisara. Okay. Kaisara betul ialah hadapan pasal rasa nama. Jadi kita tengok pula antara yang lain. Penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan pun merupakan salah satu daripada kesalahan tata bahasa. Imbuhan lebih kurang sama macam ni lah, macam tadi ni. Penukaran me kepada di kepada me, macam tu. Okay, tapi yang ni untuk ayat aktif, ayat pasif atau ayat songsang. Ni imbuhan. Imbuhan sama ada meng, apa lagi? Peng. Okay, ni contoh. Okay.
kamu kena tengok ayat tu sama ada betul atau tak. Kalau contohnya menjahit. Kalau ada ayat tu tulis mengjahit, betul ke? Kalau kita tulis mengjahit. Tak betul kan? Jadi ayat yang betul ialah menjahit. Di mana yang betul ialah MEN, menjahit. Yang ni imbuhan pun merupakan salah satu daripada kesalahan tata bahasa. Okay. Jadi kita pergi yang seterusnya. Apa dia lagi? Penggunaan kata sendi nama. Kata sendi nama ni pun penting. Kata sendi nama, penggunaan kepada, pada. Apa lagi? Dari. Daripada. Apa beza dari dan daripada? Kalau cikgu cakap, cikgu berasal, apa dia? Kalau cikgu berasal dari Johor ke cikgu berasal daripada Johor? Dari. Okey, kalau daripada kita nak guna untuk apa? Kalau kita nak guna dari? Diperbuat daripada. Apa Apik? Contohnya diperbuat daripada. Diperbuat daripada. Betul, daripada contohnya untuk benda kan. Contohnya diperbuat daripada apa? Dari masa dan tempat. Betul, kalau Fadalia cakap dari untuk masa dan tempat. Dia untuk masa dan tempat. Okay. Daripada, kepada. Okay, pada. Okay, ni antara contoh. Okay, pengguna selain daripada tu, cikgu tambah sikit lagi satu point. Ialah, nampak tak dekat atas? Nampak tak? Sini nampak tak? Cuba cikgu tulis. Nampak? Kata ganda. Penggunaan kata ganda pun kena tengok betul-betul. Ada terdapat 4 jenis, 5, berapa jenis kata ganda? Ada kata ganda separa, kata ganda penuh, kata ganda berentak, kata ganda semu. Betul tak? Okay. Jadi kamu kena tengok betul-betul kata ganda tu macam mana. Kuih muih ke kuih muih ke kuih-kuih. Kadang-kadang ada soalan macam ni. Lauk-lauk ke lauk pauk. Ataupun kalau contohnya ada orang dia memandai je dalam ayat tu dia bagi kuih ke kuih. Betul ke kuih? Kata ganda separa. Salah kan? Jadi tu untuk kata ganda penuh sahaja, kata ganda berentak. Kuih, muih. Ini antara contoh kesalahan tata bahasa. Kata ganda, susunan ayat, kata pemberi, imbuhan dan juga kata sendi nama. Cikgu tulis ingat. Semua faham tak apa yang cikgu cuba terangkan mengenai kesalahan, jenis-jenis kesalahan tata bahasa? Faham? Boleh? Boleh. Okey. Okay, jadi bila dah faham, cikgu nak minta kamu buat untuk latihan. Okay, latihan muka surat berapa? Latihan muka surat 3. Okay, dalam muka surat 3 tu, dalam modul 2. Okay, semua dah print ke modul 2? Soalan.
Dah. Okay, dah. Okay. Okay, jadi ni dikira macam soalan PT3 dah sebenarnya, soalan tingkatan 1, 2 dan 3. Okay, jadi kamu buka muka surat 3 ada latihan 1 dan latihan 2 mengenai kesalahan tata bahasa. 4 soalan latihan 1, 4 soalan latihan 2. Jadi secara keseluruhannya ada 8 soalan. Okay, jadi cikgu nak kamu jawab dalam masa 10 minit. Okay, boleh? Okay, jadi cikgu minta kamu jawablah sekarang. Oh, Faraliah buka kamera. Bagus-bagus. Cikgu dapat gambar nota.
Siapa nama yang guna akaun Liliwati Manap ni? Nama sebenar siapa? Boleh cikgu tahu? Cikgu nak ambil kehadiran. Amni, okey. Terima kasih Amni. Oh, cikgu saya terdengar suara cikgu. Okay, jadi cikgu ulang balik semula. Cikgu terlupa nak onkan audio. Okay, nanti sekarang ni cikgu tengah ambil kehadiran. Okay, untuk semua. Jadi, setiap kali kamu buat latihan, cikgu akan tanya markah. Okay, jadi cikgu tanya markah, cikgu harap kamu semua boleh, kalau line okey, jawab dengan cepat. Dan juga jangan tak jawab lah. Okay, nanti cikgu nak catat markah. Dan cikgu akan post dalam grup. Nanti kalau takut nanti ada ibu apa tanya, ibu apa kamu tanya kenapa nama kamu tak ada. Kenapa nama kamu tak ada dalam bagi markah, nanti cikgu tak tahu nak jawab macam mana sebab cikgu dah tanya dalam kelas online tapi ada yang tak jawab. Okay, cikgu harap semua boleh kerjasama. Okay, Mike Animated ni siapa nama Mike Animated? Cikgu dari minggu lepas tanya. Ya. Nama kamu siapa, nama sebenar kamu? Naim. Apa? Nama sebenar kamu siapa? Cikgu tak dengar. Boleh type kalau suasana bising. Muhammad Akil. Muhammad Hasan. Semua dah siap ke? Ya, semua dah siap. Okay, jadi kita terus bincang lah. Okay. Jadi kita tengok dalam latihan 1, ada 4 soalan mengenai kesalahan tata bahasa. Okay. Kita pergi ayat yang pertama. Encik Rosli, ada satu soalan saya confused. Okay, tak apa Alia. Tak apa Faralia, kita tengok apa yang awak keliru. Okay. Jadi kita tengok soalan pertama. Encik Rosli mengarahkan pembantunya menyediakan senarai para peserta yang akan menyertai program motivasi itu. Yang mana kesalahan tata bahasa? Soalan pertama. Yang mana kamu rasa salah? Mengarahkan. Kenapa mengarahkan salah? Mengarahkan ke pembantunya. Mengarahkan tu betul. Mengarahkan pembantunya tu betul.
Okey, Syakira cakap senarai para peserta. Okey, Fatina Jiha, Afiq cakap senarai para peserta. Okey, betul. Jawapannya senarai para peserta yang salah. Okey, jawapan yang betul apa dia? Jawapan yang betul. Senarai. Senarai peserta. Okey, betul. Okey, jawapannya senarai peserta. Okey, itu jawapannya. Salah tata bahasa ni pun boleh jadi apa, sama ada perkataan tu boleh dihilangkan ataupun ditambah. Okey. Jadi senarai para peserta tu para tak perlu ada lah. Okay, kamu boleh padam. Okey, soalan yang kedua, aktiviti kenapa tak boleh letak para cikgu? Oh, senarai para peserta. Sebab senarai itu kita dah memang kita dah fokuskan kepada peserta, senarai peserta. Jadi biasanya kita akan letak senarai peserta sajalah. Para tu kita akan cuma letak para peserta sedang bersedia. Macam tu. Kita tak ada letak dekat depan para tu tak ada apa-apa perkataan para aliyah. Kita cuma letak para peserta yang akan menyertai program motivasi itu. Para tu kita tak cakap dalam senarai sebab para tu kita macam kita tengah cakap secara live tentang peserta tu. Para peserta sedang sedang berkumpul macam tu. Kalau dalam senarai biasanya kita letak para. Senarai peserta sahaja. Okey, para aliyah. Okey. Jadi kita tengok soalan yang kedua. Okey, aktiviti pembalak secara tidak terkawal masih berleluasa walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan. Okey, apa jawapannya? Aktiviti pembalak secara tidak terkawal masih berleluasa. Okey, betul. Okey, jawapannya pembalak tu yang salah. Sebab dia ada tertinggal imbuhan kan. Okey, jadi tukar pada aktiviti pembalakan. Pembalakannya K-nya ada satu sahaja dekat belakang, aktiviti pembalakan. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Pulau Kioman telah menarik kunjungan puluh-puluh ribu orang pelancong ke Malaysia. Ni kesalahan kata ganda ni. Dia tak semestinya kata ganda tukar kepada kata ganda juga. Dia boleh tukar kepada kata ni. Jawapannya berpuluh-puluh kepada berpuluh. Telah menarik kunjungan berpuluh ribu. Berpuluh boleh, puluhan pun boleh. Okey. Puluhan ribu, berpuluh ribu. Kunjungan berpuluh ribu orang, berpuluh ribu. Tapi biasanya kita akan pilih puluhan ribu orang. Okey. Kunjungan berpuluh ribu. Berpuluh, kalau berpuluh biasanya kita akan letak berpuluh-puluh juga. Berpuluh-puluh ribu orang, berpuluh ribu. Okey, biasanya kita akan tulis kunjungan puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, ribuan orang, ratusan ribu, ribuan orang, jutaan orang. Berpuluh, berpuluh-puluh ribu orang. Okey. Okey, jadi jawapannya puluhan. Okey, yang keempat, kos membina semula jambatan yang runtuh di kampung Sepah Beruang adalah sebanyak 1 juta ringgit Malaysia. Yang mana satu salah? 1 juta, sejuta. Kurang tepat. Pembinaan. Kurang tepat. Ringgit. Kita tengok susunan 1 juta ringgit Malaysia. Betul ke? Kita patut tukar kepada ayat apa? Susunan 1 juta ringgit Malaysia. Ini tentang susunan perkataan. Dia salah. Ringgit Malaysia 1 juta. Okey, betul Madina. Okey, jawapannya kalau 1 juta ringgit Malaysia tu salah. Jawapannya ringgit Malaysia 1 juta. Okey, jawapannya ringgit Malaysia 1 juta. Okey. Kita pergi soalan latihan 2.
Okey, mengenai kesalahan tata bahasa lagi. Okay, jurulatih yang pertama, jurulatih bola sepak itu mengajar simpuat tendangkan bola dengan kaedah yang betul. Okay, mana satu yang salah? Ni tentang kesalahan imbuhan. Tulis macam ni ke RM 1 juta? Okey, tulis macam ni. Cikgu lupa tak? Tulis macam ni. Ringgit Malaysia 1 juta. Okay, tu macam tu tulis ni dalam perkataan semua. Okay, tak ada rombong. Ringgit Malaysia 1 juta. Okay, para ahli jawab tendangan. Mengajar si Huat tendangkan bola. Ni kesalahan imbuhan. Tendangan kurang tepat. Okay, jawapan Syakira menendang. Okay, Madinah jawapannya menendang. Okay, betul. Jawapannya menendang. Okay, jurulatih bola sepak itu mengajar si Huat menendang bola dengan kaedah yang betul. Okay. Yeah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Emak memberitahu kakak supaya masukkan pewarna merah ke dalam adunan keknya supaya kelihatan menarik. Okey, mana satu yang betul? Soalan nombor 2 ni mengenai imbuhan. Ada imbuhan tertinggal tapi kita kena masukkan. Kalau tendangan kena beri nama tendangan ni cikgu. Tendangan kena beri nama tendangan. Maksudnya apa dia Alia? Kalau tendangan beri nama tendangan. Itu mengajar si buat. Contohnya tendangan kaki Abu sangat kuat. Tu contoh untuk perkataan tendangan. Okey. Okey, yang kedua masukkan. Okey, masukkan jawapannya memasukkan. Okey, betul? Soalan yang salah jawapannya masukkan. Apa yang betul adalah memasukkan. Okey, kita tengok soalan ketiga. Semasa adik bermain di halaman rumah, tiba-tiba dia menjerit kesakitan kerananya kakinya dipijak kaku. Okey, yang mana satu yang salah? Ini kesalahan imbuhan. Okey, dipijak. Okey, dipijak yang salah jawapannya terpijak. Okey, jawapannya terpijak. Okey, orang ramai tidak dibenarkan masuk ke kawasan runtuhan kondominium itu di atas sebab-sebab keselamatan. Okey, mana satu yang salah? Okey, Syakira jawab di atas kepada atas. Okey, yang lain? Para ahli jawab sebab-sebab. Hampir tepat tapi jawapan yang betul macam Syakira cakap di atas sebab-sebab tu. Okey, yang salah. Okey, jawapannya apa? Atas sebab-sebab sahaja. Tak ada D. D tu bila kita nak fokuskan betul-betul benda yang wujud. Contohnya di atas meja, di atas almari, di tepi dinding. Okey, tapi kalau contohnya di atas sebab-sebab benda yang abstrak, yang benda kita boleh nampak, tak sesuai kita untuk kita letakkan D. Okay, biasanya kita letakkan D tu biasanya benda yang nyata. Contohnya Farah Alia meletakkan buku itu di atas meja. Meja tu kita nampak, jadi kita letakkan D. Tapi kalau contohnya sebab-sebab sebab-sebab tu merupakan satu perkara yang abstrak di mana kita tak nampak, betul tak dengan mata kasar sebab-sebab tu. Okay, jadi kita tak boleh letak kata sendi nama D ataupun sebarang kata sendi nama. Okay, faham? Cikgu yang sebab-sebab tu kena letak
atas sebab-sebab keselamatan. Ada dash sebenarnya. Sebenarnya ada dash. Kira soalan tu tertinggal. Di atas sebab-sebab keselamatan. Atas sebab. Okay. Okay, jadi kamu semua siap-siap dulu kira markah. Nanti kejap lagi cikgu pada akhir kelas cikgu akan tanya markah. Nur Farihah. Okay, kalau lagi siapa yang lagi selalu sertai diri dalam ruangan komen jawab jawapan kan, cikgu senanglah nak ambil kehadiran. Okay, Nur Farihah. Dan sekarang cikgu baru dapat 25 orang, lebih separuh lagi cikgu tak dapat lagi. Cikgu tengah tengok. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Okay. Adalah mengenai kesalahan ejaan. Okay, apa itu kesalahan ejaan? Okay, semua dah habis salin dekat depan ni? Ada yang tak habis salin lagi? Dah. Dah Cikgu nak padam. Kesalahan ejaan pula. Kesalahan ejaan ni memang secara keseluruhannya adalah mengenai ejaan. Kesalahan ejaan ni pula. Kesalahan ejaan sahaja. Okay. Kesalahan ejaan apa dia yang penting? Contohnya kesalahan ejaan lah. Okay, contohnya macam mana kesalahan ejaan? Okay, contohnya kalau kamu nak eja, lagi-lagi kalau dia daripada kata pinjaman. Okay, contohnya perkataan fax. Ni betul ke fax ni? Ini merupakan kata-kata pinjaman. Bag. Ni semua kata-kata bahasa Inggeris, betul tak? Kata-kata yang betul, kata yang betul fax. Bag. Ini merupakan salah satu contoh kesalahan ejaan. Di mana contohnya yang kita dah pernah belajar sebelum ni, agent. Betul ke agent? Yang betul apa dia? Agent. Perabot. Kalau perabot, betul ke perabot? Yang betul adalah perabot. Okay. Ini yang betul. Ini yang betul, betul, yang betul, betul. Yang ni salah. Okay. Contohnya peluk. Betul ke peluk macam ni ejaannya? P-E-L-O-K. Peluk. Jadi jawapannya apa? Peluk. P-E-L-U-K. Ini contoh jawapan. Contoh kesalahan ejaan. Dia sama ada huruf-huruf dalam ni yang salah, kamu kena gantikan. Ataupun kamu kena tambah. Di antara yang lain, satu lagi, kalau kesalahan ejaan termasuk juga penggunaan huruf besar ataupun huruf kecil.
Biasanya huruf besar, huruf kecil ni kamu akan tentukan dengan jenis kata nama. Kata nama apa? Kata nama, dan juga Has. okay. Kata nama khas ke kata nama yang menggunakan huruf besar? Has. Kata nama khas. Khas ni kita biasanya depannya kita gunakan huruf besar. Nama kamu huruf besar. Contohnya, Damia. Damia. Lagi siapa lagi? Faith Adli. Ini semua huruf besar. Nama tempat, nama bangunan, semua huruf besar. Taman Saujana. Taman Prima Saujana. Saujana Prima ke Prima Saujana? Okay. Nama hospital Kajang. Itu antara contoh. Okay, kalau huruf kecil untuk kata nama, huruf kecil. Kucing. Kumbang. Buku. Tapi kalau nama kucing dah jadi kata nama. Kata nama apa kalau nama kucing? Has. Si Comel. Jadi kata nama khas. Jadi mesti huruf besar. Okay. Ni semua faham tak mengenai kesalahan ejaan? Faham. Okay. Afiq nampak Afiq? Okay. Jadi siapa dah habis salin boleh beritahu cikgu. Okay, para Alia dah siap. Sekejap Adam dah siap. Adam cikgu nak ambil kehadiran Adam. Muhammad Daniel. Okay, Mike Animated, kamu belum beritahu lagi nama kamu, Mike Animated. Nurmin Halina. Okay. Ahmad Amar. Cikgu nama kamu, Mike Animated ni siapa? Ahmad Amar. Batrisha Alia. Nur Amelia. Sekejap ya, cikgu ambil kehadiran. My Animated, siapa tu? Takkan cikgu minta sangat. Beritahu nama kamu. Ainul Sufia. Naim, okey. Terima kasih Naim. Jawab pun Naim. Okay.
Dah siap? Okey, jadi cikgu minta kamu buka muka surat 6 dan juga 7. Okay, dalam soalan tu ada latihan 1 dan juga kuis. Okay, latihan 1, latihan 2 dan juga kuis. Latihan 2, latihan 3. Jadi latihan 1, latihan 2, latihan 3 dan juga kuis. Ada 4 latihan. Jadi setiap latihan 1, latihan 2, latihan 3 ada 3 soalan muka surat 6 dan juga kuis ada 9 soalan. Okay, untuk soalan 7. Okay, cikgu nak kamu semua jawab soalan 6 dan muka surat 6 dan 7 dalam masa 10 minit. Boleh? Boleh. Okey. Jadi siapa yang dah siap macam biasa TV tahu cikgu. Apa-apa pertanyaan boleh tanya dekat ruangan komen. Fatin Abiyah. Sekejap. Nur Akilah, Nur Najwa.
Yang nama sel M ni siapa nama? Boleh beritahu cikgu. Sel M tu boleh beritahu tak nama dia SEL lepas tu jarak M. Siapa nama? Syakirin. Okey, terima kasih Syakirin. Sekarang ni cikgu ada baru dapat 47 orang. Dalam ni cikgu nampak ada 50 orang termasuk cikgu. Maksudnya tolak cikgu ada 49. Lagi 2 orang cikgu tak dapat lagi nama. Siapa lagi?
Okey Amelia. Apa? Nur Alia Kristina. Alia Kristina baru masuk ke? Alia Heidi Fitri Yang baru masuk tadi. Betul tak? Kamu kena jawab tau sebab cikgu tengah ambil kehadiran, cikgu dah senaraikan nama. Jadi cikgu nak pastikan betul-betul. Oh, cikgu saya tukar akaun. Sebelum ni guna akaun apa? Alia Kristina? Alia Heidi Fitri ke? Ke lain? Oh lain. Okey. Cikgu minta maaf. Okey. Ingatkan sama orang. Sebab Alia sama. Lain Alia Haida Fitri dan juga Siti Alia Kristina. Saya tak ingat nama Alia Kristina cikgu dah tulis belum. Alia Haida Fitri, Siti Alia Kristina. Tak ada. So sekarang ada 21 orang dalam kelas ni. Siapa yang dah siap boleh beritahu cikgu. Cikgu tuan tanya kalau kesalahan tata bahasa boleh ke tambah perkataan yang tak ada dalam ayat? Boleh? Kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, dua-dua kalau kamu rasa ada sesuatu yang tertinggal dalam ayat, kamu boleh tambah. Okay, Afiq dah siap. Okay, yang lain?
Okay, Fi'al dah siap, Daniel fikir tengah sikit. Okay, tunggu sekejap lagi. Okay, Amal dah siap. Okay. Syad dah siap, Syami dah siap, Aina Sofia dah siap, Damia dah siap, Fariha dah siap. Kita tunggu yang bersiap lagi 2 minit. Daniel dah siap. Okay. Sekejap lagi. Okay. Okay, semua dah siap, jadi kita boleh bincang sekarang. Okay. Okay, kita tengok kesalahan ejaan. Okay. Yang pertama, kita tengok latihan 1 muka surat 6. Okay, soalan pertama. Penduduk beberapa buah blok kondominium yang retak itu diarahkan supaya berpindah. Yang mana satu yang salah? Ejaan mana satu yang salah? Okay, blok. Okay, jawapan yang salah blok. Yang betulnya ejaannya blok. B-L-O-K. Okay, betul. Jawapannya blok. Okay. Cikgu lupa nak tulis. Kalau cikgu lupa nak pesan yang dalam bentuk kartun yang perkataan asal tu sebenarnya kartun. Maksudnya dalam ayat tu ejaan dia K-A-T-U-N. Jadi ejaan yang betul kamu tahulah apa dia. Okay, jadi yang kedua jawapannya apa? Okay, jawapannya kartun. Okay, jadi jawapannya kartun. Perkataan asal dia kartun. K-A-T-U-N dalam ayat tu. Jadi pembetulannya adalah kartun. Okay. Okay, yang ketiga, kuning telur merupakan makanan yang mempunyai kolesterol yang tinggi. Jawapannya, kolesterol. Okay, betul. Minhalina jawab kolesterol. Kaisara Anur pun jawab kolesterol. Okay, betul. Okay, tambah E. Kolesterol. Okay. Okay, kita bagi soalan latihan 2. Okay. Yang pertama, program 1 sukan 1 murid adalah untuk mencongkil bakat atlet-atlet dalam bidang olahraga. Okay, yang mana satu yang salah? Okay, jawapannya betul, mencungkil. Okay, betul. Yang kedua, pihak polis berjaya mengesan taktik terbaharu sindiket pengedaran dadah. Okay, jawapannya taktik. Taktik tu salah, T-E-K-T-I-K tu ejaan dia, E tu salah, tukar kepada E. Taktik, taktik. Yang ketiga, barangan kita semula banyak manfaatnya kerana dapat mengurangkan kos belian. Okay, jawapannya manfaatnya. Okay, betul. Okay, latihan 3. Anak-anak yang nakal perlu ditangani dengan menggunakan psikologi. Yang mana satu yang salah? Yang betul apa dia? Okay, psikologi. Okay, betul. Memang ejaan dia, ejaan bahasa Inggeris dia psikologi tapi tak boleh eja macam tu kan. Psikologi, yang jawapannya psikologi. Yang kedua, kenaikan harga minyak amat membebankan gulungan yang berpendapatan rendah. Okay, betul. Jawapannya golongan. Okay. Yang ketiga, kemalangan yang dahsyat itu berlaku pada pagi tadi di lebuh raya Pantai Timur. Okay, jawapannya dahsyat. Okay, Damia. Okay, lebuh raya tu dah betul dah. Lebuh raya tu yang betul huruf besar. Lebuh raya Pantai Timur sebab dia kata nama khas. Lebuh raya Pantai Timur, ada lebuh raya Utara Selatan, ada lebuh raya, jadi sebab tu dia kata nama khas lebuh raya. Lebuh raya dia dan memang
dapat perkataannya. Okey. Kemalangan yang dahsyat. Okey, jawapannya dahsyat. Okey. Okey, kita pergi pula ke bahagian kuis. Okey, bahagian kuis ni yang cikgu akan ambil markah nanti. Sekejap lagi. Okey, yang pertama, jawatan kuasa penduduk kawasan perumahan itu mengsyorkan penubuhan rukun tetangga bagi mengawal keselamatan penduduk. Okey, mana satu yang betul? Okey, jawapannya mengesyorkan. Okey, jawapannya mengesyorkan. Yang kedua, kestabilan sesebuah negara banyak bergantung pada kestabilan institusi masyarakat. Institusi. Jawapannya institusi. Okey. Yang ketiga, barang-barang elektrik dari kilang itu diangkut ke pelabuhan menggunakan lori. Jawapannya apa dia? Jawapannya pelabuhan. Okey, betul. Jawapannya pelabuhan. Yang keempat, guru cemerlang itu merupakan penggubal soalan peperiksaan awam. Okey, penggubal. Penggubal, yang mana satu jawapan betul? Okey, penggubal. Okey, betul. Yang kelima, Zawawi belum lagi membuat keputusan sama ada hendak bercuti ke Langkawi ataupun ke Pulau Pangkuk. Yang satu yang betul. Okey, betul. Jawapannya sama ada. Sama ada tu dijarakkan. Okey, dipecahkan. Sama ada. Okey. Yang keenam, orang yang sedang ditimpa masalah perlulah banyak bersabar. Okey, mana satu yang betul? Okey, betul. Jawapannya masalah. Okey. Okey. Yang ke 7, ayah membawa kami makan sate Haji Samuri yang terkenal. Okey, mana satu ejaan yang salah? Okey, jawapan yang betul adalah sate. S-A-T-E, sate. Okey. Yang ke-8, mengumpul stamp merupakan hobi Yusof sejak di bangku sekolah lagi. Jawapan yang betul apa dia? Stamp. Okey, betul. Jawapannya stamp. Okey, yang ke-9, ibu memperuntukkan 10% daripada belanjaan dapur untuk disimpan. Jawapannya? Okey, betul. Jawapannya memperuntukkan. Okey. Jadi markah kamu ni, okey, cikgu bagi tips. Markah ni kira markah macam mana. Okey, kamu kira markah kuis kesalahan tata bahasa kamu yang muka surat 4 tu. Muka surat 4 tu ada muka surat 4 tu kamu dah buat belum? Kak Sarah cakap belum. Yang lain dah siap belum? Belum tanda lagi Latihan 3 dan juga kuis cikgu tak suruh buat lagi kan? Betul tak? Dah buat dah suruh buat Okey, tapi belum bincang lagi ya. Dah bincang belum tadi? Belum kan? Okey, jadi kita bincang kejap mengenai kesalahan tata bahasa. Okey, yang kita tengok latihan 3, muka surat 4. Okey, cikgu minta maaf sebab cikgu terlepas pandang. Okey. Jadi yang pertama, oleh sebab ahli yang hadir dalam mesyuarat kali ini tidak cukup korum, maka mesyuarat menangguhkan pada masa yang lain. Yang ini, okey, apa dia jawapannya? Okay, Farah Alia, jawapan Alia ditangguhkan. Okay, yang lain apa dia jawapannya? Okay, betul. Okay, jawapannya ditangguhkan. Okay, menang disebabkan ni ayat aktif. Bukan maksudnya apa? Ini ayat songsang jadi dan mesyuarat, maka mesyuarat itu ditangguhkan sepatutnya, bukannya mesyuarat menangguhkan. Okay.
Okay, soalan yang kedua, makanan berkhasiat perlu diberikan kepada kanak-kanak untuk memperkuatkan daya tahan melawan penyakit dalam diri mereka. Okay, mana satu yang salah? Mana satu yang salah? Soalan yang kedua. Okay, jawapan Afiq memperkuatkan. Okay, yang salah memperkuatkan, yang betul apa dia Afiq? Jawapan Afiq tu memperkuatkan, yang salah. Okay, jawapan yang betul? Okay, jawapannya menguatkan. Okay, jawapannya menguatkan. Okay, itu yang salah. Memperkuatkan tu kurang tepat. Okay, jadi jawapannya menguatkan. Menguatkan daya tahanan. Memperkuat tekankan tu kurang tepat lah. Jadi kita gunakan menguatkan. Yang ketiga, bunga-bunga anggerik yang ditanam oleh ibu sedang mengembang. Okay, mana satu yang salah? Ini pun sama kata imbuhan ni. Bunga-bunga anggerik yang ditanam oleh ibu sedang mengembang. Mana satu yang salah? Okay, jawapan Farah Alia berkembang. Okay, yang lain? Okay, betul. Okay, jawapannya berkembang. Okay, mengembang tu lain berkembang. Okay, jawapannya berkembang. Okey, yang keempat, persahabatan antara Afiq dengan Zakuan sudah terjalin selama 20 tahun. Okey, yang mana satu yang salah? Okey, jadi jawapan yang betul, jawapan yang salah adalah antara. Okey, jawapan yang betul adalah di antara. Okey, betul, di antara. Di antara tu rapat ke jauh? Rapat. Okey, betul. Okey, jawapannya di antara tu rapat. Okey, kalau kita jarakkan, itu dah jadi maksud dia lain. Okey. Okey, kita pergi ke soalan kuis. Okey, soalan pertama, bangunan mencakar langit itu menunjukkan kebolehan arkiteknya yang bijak merancang pembinaannya dengan teliti. Okay, apa jawapannya? Okey, jawapannya mencakar, yang betul adalah pencakar. Okey, betul. Bangunan pencakar langit itu. Apa maksud bangunan pencakar langit? Bangunan yang tinggi. Okey, contohnya bangunan kembar. Kalau kat Dubai tu bangunan apa yang paling tinggi tu? Bangunan apa yang dekat Dubai nama dia? Burj Khalifa. Okey, betul. Pandai. Cikgu tak ingat pula nama bangunan tu. Okay, bangunan Burj Khalifa. Okay, yang kedua, para pekerja syarikat penerbitan itu sangat gembira kerana majikan mereka meluluskan memberi bonus 2 bulan gaji pada hujung tahun ini. Mana satu yang betul? Mana satu jawapan yang salah, mana satu jawapan yang salah. Okay, betul. Okay, jawapannya memberi tu yang salah, jawapan yang betul adalah
pemberian. Okay. Yang ketiga, ketika pasukan penyelamat tiba petang semalam, mangsa kemalangan itu masih berbaring, tidak sedarkan diri. Okay, apa jawapannya? Okay, betul. Jawapannya terbaring. Kenapa tak boleh berbaring? Kalau berbaring tu dia merujuk kepada perbuatan yang macam tidak disengajakan. Kalau terbaring tu terbaring. Terbaring tu maksudnya kita perbuatan tu tak disengajakan. Tapi kalau berbaring maksudnya perbuatan tu sengaja dilakukan. Okay? Jadi mangsa itu melanggar itu terbaring. Kalau kamu tak ada apa-apa tapi baring atas jalan, tu maksudnya berbaring saya sajalah tu. Berbaring atas jalan, bukannya terbaring. Okay. Yang keempat, saya suka menanam pokok bunga di waktu lapang. Okay, ni tentang kata sendi nama. Okay, betul. Okay, jawapannya pada. Yang salah adalah di, jawapannya adalah pada. Okay, untuk yang ni cikgu cadangkan kamu kira markah kuis sahaja untuk kesalahan tata bahasa dan kesalahan ejaan. Okay, jadi kalau kesalahan tata bahasa, soalan kuis ada 4 soalan. Dan soalan kesalahan ejaan ada 9 soalan kuis. Betul tak? Okay, jadi semua sekali ada 13 soal, 13 markah. Okay, jadi kamu kira semua sekali, perkan dengan 13. Cikgu kira tu semua satu-satu saja. Okay, boleh? Jelas tak apa yang cikgu terangkan? Jelas cikgu. Okay, jadi kamu kira dulu sekejap. Sekejap lagi cikgu akan ambil markah. Sekejap lagi cikgu akan sebut nama. Sekejap cikgu maaf tertekan. Wah, 1-3. Banyaknya markah. Okay. Siapa yang nak letak markah dulu kat ruang komen boleh. Cikgu kejap lagi akan ambil. Tapi kalau tak ada nama yang letak dekat ruang komen, cikgu akan panggil nama sekejap lagi. Cikgu bagi masa dulu untuk kamu kira.
Jadi cikgu ingat cikgu nak beri sikit lagi latihan tambahan mengenai latihan tata bahasa. Okey. Tapi setakat sebelum cikgu beri latihan selanjutnya, sesiapa semua faham tak apa yang cikgu ajar pada hari ni? Faham cikgu. Okey, faham. Ada yang kurang jelas? Jelas. Faham. Jelas. Okey. Ya. Cikgu nak bagi link Google Drive. Okey, ni cikgu ada bagi link. Kamu semua boleh buka link. Okey. Buka link dan kamu boleh jawab menerusi kertas kosong. Okey, kamu jawab sebanyak mana yang kamu boleh. Dan kalau sempat kita akan bincang sikit. Okey, jadi latihan tu mengenai kesalahan tata bahasa. Jadi cikgu minta kamu jawab dalam 10 soalan dululah, boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, jadi cikgu boleh kamu jawab sekarang lah. Okey, sementara tu cikgu akan ambil markah masing-masing. Ya. Okey, Huda tak jelas yang tadi. Okey. Huda Maisara, sekejap cikgu tinggal. Okey, Huda tadi mak cikgu minta markah kuis untuk kesalahan tata bahasa dan kesalahan ejaan kamu jumlahkan markahnya. Okey, macam Farah Alia jawab tadi. Okey. Jadi untuk kuis soalan tata bahasa ada 4 markah sebab ada 4 soalan. Okey, tapi kalau kuis untuk kesalahan ejaan ada 9 markah iaitu 9 soalan. Jadi kamu jumlahkan semua sekali. Perkan dengan 13 sebab ada 13 soalan. Okey. Huda Maisara jelas tak? Huda Maisara? Ni cikgu nak ambil markah. Jelas cikgu. Okey. Muhammad Daniel 9/17. Tak ada Daniel. Okey, Muhammad Daniel Puteri Nur Anjar 11.
Ahmad Syamil. Syamil ni nama penuh Syam ke apa? Ahmad Syamil. Macam mana cikgu nak eja nama? Semua dah habis siap, dah siap ke? Okay, dah siap. Okay. Jadi kita terus bincang soalan satu. Kejap je. Okay, soalan satu. Okay, tak apa, cikgu rasa tak sempat untuk kita bincang. Dah 9.57. Okay, jadi kita akan sambung bincang pada hari Sabtu. Okay. Pada hari Sabtu kita kelas pukul berapa? 9 tu. Hari Sabtu ke Ahad? Ahad Ahad. Ahad kan? Hari Ahad pukul 8 sampai 10. Betul tak? Okay. 9 rasanya. 9. 9 ke? 8 lah. Kenapa lewat 9? 8 sampai 10. Betul tak? 9 sampai 11. 9 sampai 11 pagi. Betul? Okay, ke malam. Habis 11 pagi Cikgu ingatkan 8 sampai 10. 8 sampai 10 tu kelas sejarah. Cikgu saya tak ingat kelas sejarah. Okay, jadi 9 sampai 11 pagi. Okay, jadi nanti hari Ahad tu kita terus bincang latihan ni.
Okay, jadi nanti kamu siapkan terus untuk latihan yang cikgu bagi tadi. Ada 60 soalan, betul tak? 60 soalan kesalahan tata bahasa dan kesalahan tata bahasa. Betul? Betul. Okay, jadi cikgu nak kamu jawab, siapkan dan kita akan bincang pada hari Ahad. Dan kemudiannya kita akan terus masuk ke bahagian topik ayat tunggal dan ayat majmuk. Okay? Boleh? Boleh. Ada siapa yang belum bagi markah dekat ruang komen? Sekejap lagi cikgu nak tengok. Cikgu baru belum habis lagi belum habis catat markah lagi. Okay, jadi siapa yang masih belum catat markah dekat dalam ruang komen, kamu boleh letak. Sebab kalau boleh markah ni nanti cikgu akan letak minggu ni nanti. Mungkin hari Ahad nanti cikgu akan letak markah dalam grup. Okay, untuk markah latihan kuis minggu ni. Okay, jadi sesiapa yang belum letak markah dekat ruang komen. Okay, kalau sebab cikgu takut cikgu tertinggal nanti. Okay, itu sahaja. Okay, yang lain ada lagi? Boleh type dulu dekat situ. Okay, semua faham mengenai apa yang cikgu ajar hari ni? Cikgu tanya Faham. lagi, ada apa-apa nak ditanya? Okey, tak ada. Okey, jadi sekarang pukul 10. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang berjaya menghadiri kelas online hari ni. Okay, jangan lupa makan dan solat. Okey, jangan lupa tidur awal. Tidur awal ya ke? Tidur awal kamu semua. Okey, okay, walaupun jaga diri. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay. Take care cikgu. Okay, jaga diri. Okay.